Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke majlis sambutan Hari Puja Usia. Pengibaran bendera suatu komitmen dan semangat patriotik yang tinggi dalam menzahirkan rasa cinta dan syukur tinggal di negara yang aman damai ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Aksarah binti Pengiran Haji Saleh Rahman petang tadi berkenan berangkat ke Majlis Santap Petang sempena sambutan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-49 tahun. Majlis Santap Petang disembahkan oleh Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Majlis berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri dijunjung oleh Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan, dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Huzaimi bin Abdul Hassan, Pemerintah ABDB. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung untuk sesi bergambar ramai dan disembah kenalkan kepada pegawai-pegawai ABDB. Duli Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan dengan tayangan klip video dan buku sejam bab ristaan 16. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan memotong kek Hari Puja Usia dan berkenan menerima pasambah daripada pegawai dan kaki tangan ABDB. Sempena Hari Puja Usia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri yang ke-49 tahun. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis doa kesyukuran bersempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah ke-49 tahun diadakan lewat petang kemarin oleh pelbagai pihak. Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Universiti Teknologi Brunei UTB mengadakan majlis umpamanya di Masjid Universiti.
Hadir yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis tahunan anjuran ketiga-tiga universiti berkenaan diisikan dengan sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat dan sembahyang fardu isyak berjemaah. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB mengadakan majlis umpamanya serentak di seluruh surau di perkemahan, pengkalan dan garison ABDB dengan tumpuan di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir Brigadier Jeneral Besara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Qadir, Timbalan Menteri Pertahanan dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hasan, Pemerintah ABDB. Antara pengisian majlis sembahyang fardu maghrib dan sunat hajat, bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran Hari Puja Usia. Juga mengadakan majlis yang sama pasukan polis di Raja Brunei PPDB di Surau Polis Kadong. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis di Raja Brunei. Pengisian acara bacaan surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran, Hari Puja Usia dan sembahyang asar berjemaah. Majlis dikendalikan oleh Badan Ugama Islam PPDB. Peristiwa Isra' dan Mi'raj mengandungi pelbagai pengajaran serta contoh tauladan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Majlis Perundingan Mukim Liang mengadakan upacara menaikkan bendera sempena ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Majlis diadakan di Palai Raya Kampung Lumut pagi tadi. Majlis bermula dengan penyerahan bendera daripada Pertubuhan Seni Warisan Pelangi kepada Yang Berhormat Awang Haji Saleh bin Haji Othman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diikuti dengan penyerahan bendera kepada para wakil Gabungan Persatuan Kampung Sungai Liang. Majlis menaikkan bendera diiringi dengan lagu Allah Peliharakan Sultan. Sementara itu, beberapa majlis perundingan mukim di negara ini turut mengadakan upacara menaikkan bendera di kawasan masing-masing pagi tadi. Bagi mukim Zon 1 dan Zon 2 Kampung Air, upacara berlangsung di kawasan Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad Kampung Setia. Hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, bagi Mukim Pengkalan Batu, upacara berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Mukim Pengkalan Batu. Hadir Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara menaikkan bendera tersebut dihasrat dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan penduduk kampung dan mukim. Upacara serupa juga diadakan oleh Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam pagi tadi di Ibu Pejabat Persatuan tersebut di Kampung Anggrek Desa. Upacara itu antara lain bertujuan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan ahli persatuan yang merupakan antara tunjang ke arah menjayakan wawasan Brunei 2035. Antara yang hadir Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri. Upacara menaikkan bendera besar negara Brunei Darussalam menandakan bermulanya sambutan ulang tahun
Hari Kebangsaan ke-39. Dengan berkibarannya bendera besar negara, seluruh rakyat dan penduduk di negara ini adalah diseru untuk sama-sama mengibarkan bendera di rumah-rumah kediaman masing-masing dan bangunan-bangunan pejabat dan perniagaan bagi memeriahkan lagi sambutan tersebut. Dalam tinjauan kru RTB, bendera negara berkibar dengan megahnya tidak hanya di jabatan-jabatan kerajaan, premis perniagaan tetapi juga di rumah. Pengibaran bendera merupakan suatu komitmen dan semangat patriotik yang tinggi dalam menzahirkan rasa cinta, bangga dan bersyukur dapat menikmati hidup di negara yang aman damai ini. Jadi, dengan kita ni mengibarkan bendera, ia dapat meningkatkan rasa cinta dan semangat kita ni kepada negara Brunei Darussalam, dan pada masa yang sama, ia dapat menzahirkan rasa syukur dan rasa gembira selaku rakyat negara Brunei Darussalam. Signifikan menaikkan bendera bagi saya selaku belia adalah melambangkan semangat patriotik dan kenegaraan. Ia juga memperlihatkan identiti sebuah negara serta menzahirkan rasa cinta kepada raja, negara, bangsa dan juga agama. So dengan mengibarkan bendera ni, ia adalah salah satu simbolik ataupun cara kita ni untuk menampakkan yang kita ni tu bangga berada di sebuah negara yang merdeka. Kibarkanlah bendera, lambang kemegahan negara, dan sebagai lambang kepada kewujudan dan kedaulatan sebuah negara lah, negara kita ni. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bukit dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim Ukong menganjurkan projek kempen kebersihan. Projek diadakan di Kampung Bukit Tutong pagi tadi. Antara yang menyertainya Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kempen merupakan projek tahunan masjid berkenaan sebagai persediaan dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dapat mewujudkan persekitaran yang bersih dan kondusif, dapat mendisiplinkan diri dalam memikul tanggungjawab menjaga kebersihan, dan seterusnya dapat melahirkan individu yang memiliki sikap suka kepada kebersihan. Umat Islam wajib meyakini peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang mengandungi pengajaran, dan yang utama sekali ialah mengenai memfardukan ibadah sembahyang 5 waktu. Perkara tersebut antara intipati yang ditekankan semasa khutbah Jumaat hari ini bertajuk Pengajaran dari Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sesungguhnya peristiwa Isra' dan Mi'raj itu merupakan sesuatu gambaran beberapa aspek penting dalam kehidupan manusia dan pelbagai pengajaran serta contoh tauladan. Antaranya ialah mengenai kepentingan membersihkan atau mensucikan jiwa atau rohani yang dimaksudkan dengan pembersihan rohani dengan taubat. Ini kerana memang menjadi tuntutan dalam agama supaya sentiasa bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita untuk bertaubat dengan taubat sebenar-benar taubat. Bukannya taubat yang sekadar di mulut sahaja, tetapi taubat yang sungguh-sungguh, iaitu taubat nasuha. Taubat nasuha itu ada syarat-syaratnya. Jika dosa itu antara hamba dengan Tuhan, syaratnya ada 3. Pertama, hendaklah dia meninggalkan dosa atau maksiat yang telah dilakukannya. Kedua, hendaklah dia benar-benar menyesali dan merasa duka cita atas perbuatan maksiat itu. Ketiga, hendaklah dia berjanji, berazam untuk tidak akan kembali melakukannya. Manakala jika dosa itu bersangkut paut dengan hak orang lain, maka syaratnya ditambah lagi 1 syarat, iaitu hendaklah dipulangkan semula hak orang itu dan meminta maaf kepada orang tersebut. Sebagai memperingati sambutan Jubli Perak Syarikat Brunei Gas Carrier BGC, 25 Seats of Gratitude dilancarkan. Ia merupakan sebahagian dari inisiatif pelaburan sosial dan akan dikongsikan dalam kalangan jabatan dan pelaut. Majlis pelancarannya diadakan di McDonald's Jurudong. Hadir Kapten Abdul Matin bin Abdul Rahman Liu alias Martin, pengarah urusan syarikat berkenaan.
Melalui inisiatif itu, BGC komited untuk mengukuhkan hubungan dengan masyarakat setempat terutama dalam bidang pendidikan, kebajikan dan pembangunan sosial. Majlis juga diselajurkan dengan aktiviti kesenian dan kraf tangan bersama ahli-ahli Yayasan Kanser Kanak-Kanak Yaskah. Kumpulan Al-Helwan belia dari Majlis Perundingan Mukim Labu dan kumpulan Dafwatul Aishi dari Beliawanis Majlis Perundingan Mukim Bangar muncul juara dalam peraduan tausyih antara biro-biro belia Majlis Perundingan Kampung Daerah Temburong. Peraduan berlangsung semalam di kawasan dermaga Pekan Bangar, Daerah Temburong. Hadiah disampaikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Sebanyak 10 kumpulan menyertai pertandingan terdiri daripada belia-belia Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di daerah berkenaan. Peraduan dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda, Majlis Perundingan Kampung Ratai dan Majlis Perundingan Kampung Menengah Daerah Temburong. Dalam era yang didorong oleh peralihan digital, teknologi pendidikan memainkan peranan penting dalam pendidikan pelajar. Penolong Naib Chancellor Hal Ehwal Global Universiti Brunei Darussalam UBD menggariskan perkara itu semasa seminar mengenai kebudayaan dan gaya hidup Jepun yang dikendalikan bersama dengan para speaker Majlis Berkuasa Tempatan untuk Hubungan Antarabangsa Jepun JCLE Singapura. Seminar diadakan di UBD. Dr. Joyce Teo Siu Yen turut menyatakan harapan untuk melihat peningkatan pertukaran pelajar ke Jepun pada tahun akan datang serta aktiviti Discovery Year UBD di Jepun. Seminar kali ini mengetengahkan 3 speaker dari JCLE Singapura dan bermaklumat untuk memperkenalkan kebudayaan dan gaya hidup Jepun sebagai persiapan bagi program Discovery Year Study Abroad di beberapa universiti Jepun. Bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 tahun, Jabatan Daerah Temburong melalui Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong mengadakan program ke Temburong Bisai edisi sambutan Hari Kebangsaan. Program sehingga Ahad ini diadakan di kawasan Pekan Bangar dan sekitarnya. Sebanyak 60 pengusaha terdiri daripada pengusaha satu kampung, satu produk, 1K, 1P dan beberapa pengusaha kecil dan sederhana dari dalam dan luar daerah mengikuti aktiviti jualan keusahawanan kampung. Beberapa aktiviti juga diadakan antaranya pameran dan kempen derma darah. Saya mengharapkan orang ramai akan datang meramaikan acara Ketemburong Bisaya ini dan memberikan sokongan kepada produk-produk dan pengusaha-pengusaha tempatan dan juga memberi kesempatan untuk BIS kita untuk menyumbangkan derma kepada tabung bantuan daerah Temburong sendiri. Status harian awal baharu COVID-19. Tiada kes berada dalam kategori 4 dan kategori 5. Kementerian Kesihatan mengumumkan 86 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.7% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79.1%. Majlis Perniagaan BIMP-IAGA BEBC Brunei membukakan pendaftaran bagi Expo Perniagaan BIMP-IAGA B2B Expo 2023. Expo tersebut dijadualkan berlangsung dari 28 April hingga 2 Mei 2023 di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. 300 petak jualan dan pengusaha dijangka menyertai expo tersebut termasuk rakan-rakan perniagaan dari China, Korea, Jepun dan Australia.
Selain expo, acara termasuk persidangan, forum dan sesi keseragaman perniagaan. Pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui laman sesawang BEBC di brunaibebc.com. Tarikh tutup pendaftaran pada 7 April 2023.